Bersama saya Aida Naya dalam rentasan berita edisi 1035 antara paparan utama. Berkata benarlah walaupun pahit. Siapa pengerusi MKN Selangor? Rakyat beritahu Apple jangan hantar sumbangan kepada kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebenaran itu sering kali pahit untuk ditelan, tetapi itulah realiti dalam suasana negara sekarang. Ia bukan fantasi Melayu Islam yang pengecut, tidak berani mengangkat muka walaupun hanya ada 2 orang ahli parlimen MCA di dalam kerajaan tebuk atap 1.0 dan tebuk atap 2.0. Buktinya, sehingga hari ini tiada mana-mana pemimpin Melayu sama ada dalam UMNO, PAS maupun Bersatu yang membantah apabila Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong hanya 2 minggu selepas langkah Sheraton dengan lantang berkata, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini kerajaan Melayu Islam." Rakyat Marhin hanya mendengar bunyi krik-krik daripada kalangan pejuang Melayu Islam seumpama tikus yang jatuh ke beras. Tiba-tiba media Jom Channel dilabel Barua DAP apabila kami menyingkap wajah sebenar pemimpin yang mengaku kononnya pejuang Melayu Islam. Di manakah pemimpin yang mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 dahulu berada, tatkala pemimpin Pakatan Harapan dan anggota parti-parti bergabung di dalamnya, termasuk DAP sedang bertungkus lumus menyelamatkan mangsa banjir. Kabarnya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun telah melancarkan tabung bantuan banjir keluarga Malaysia bagi membantu mereka yang terkesan dengan banjir. Ketua Sri Kandi Bersatu itu yang merupakan pengerusi Yayasan Kebajikan Negara YKN mengadakan majlis pelancaran tabung tersebut dengan suasana gilang gemilang di sebuah hotel berdasarkan satu poster yang tular. Poster tersebut memaklumkan majlis anjuran bersama Syapadu yang dihadiri Rina itu berlangsung di The Grand Campbell Hotel Kuala Lumpur pada 21 Disember 2021. Rina dilaporkan berkata, Syapadu Group menjadi syarikat korporat pertama menyumbang kepada tabung berkenaan dengan sumbangan RM150,000. Alangkah jauh bezanya Majlis Rina dengan pelancaran tabung ikhtiar Selangor Bangkit yang diumumkan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Beliau sekarang memakai baju T dan hanya dibuat menerusi sidang media di pejabat yang disiarkan secara live di Facebook pada hari yang sama. Semasa membuat pengumuman tersebut, Amiruddin memulakan pelancaran tabung berkenaan menerusi pemotongan sebulan gajinya sendiri. Sebaliknya, Rina mengumumkan bahawa Syapadu Group menjadi syarikat korporat pertama menyumbang kepada tabung berkenaan dengan sumbangan RM150,000. Dalam satu imej lain, Rina kelihatan melawat mangsa banjir dengan berpakaian cantik dan berkasut tumit tinggi. Sementara itu, ahli Parlimen Pakatan Harapan dari DAP, Hannah Yoh, dalam satu imej dilihat berkaki ayam sedang membantu mangsa banjir membersihkan kediaman mereka. Tahukah mereka yang menggelar amanah baruah DAP itu, Rina dapat bertanding di kerusi Parlimen Titiwangsa kerana amanah berbaik sangka memberi peluang itu kepada beliau. Amanah yang sudah membina akar umbi di situ membantu beliau memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Namun parti beliau mengkhianati mandat yang diberi oleh rakyat. Apa pula yang sedang dilakukan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri? Beliau dilihat hadir dalam majlis ramah mesra alumni Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara yang turut diisi dengan tari menari rancak di Istin Hotel Kuala Lumpur. Adakah lebih 4,000 asnaf di Batang Sadong sudah makan malam ketika anda hadir pada majlis itu, Nancy? Terdahulu ketika air sedang naik di Selangor, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan Kelantan, Menteri Belia dan Sukan yang juga Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo dengan berpakaian segak mengadakan majlis pelancaran skuad sukarelawan pasca banjir. Tidak ada perasaankah mereka terhadap mangsa banjir yang sengsara menunggu bantuan dan perkhabaran tentang saudara mara yang hilang, entah hidup, entah mati? Tidak hairan apabila pemimpin-pemimpin ini menjadi sasaran kecaman netizen di media sosial. Sememangnya mereka patut ditegur kerana tindakan yang tidak sensitif terhadap musibah yang dihadapi oleh rakyat.
Malangnya, apabila kebebalan tindakan pemimpin-pemimpin kakistokrasi ini didedahkan, media dilabel dengan gelaran Barua DAP. Apa yang telah dilakukan oleh DAP kepada Saitro yang masih duduk di dalam perigi buta itu? Adakah DAP sudah menganiaya anda? Jika jawapannya ya, buat saja laporan polis terhadap pemimpin DAP berkenaan. Jika tidak, anda sebenarnya telah melakukan dosa fitnah yang ditegah oleh Islam. Rasulullah SAW mengecam perbuatan fitnah ini sekeras-kerasnya melalui sabda baginda. Tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sampai bila baru anda mahu mengisafi kebejatan pemimpin anda sendiri dan bangkit untuk keluar dari perigi buta yang penuh dengan fantasi itu? Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia Tan Sri Noh Omar berkata beliau masih lagi pengerusi Majlis Keselamatan Negara Selangor. Noh menafikan dakwaan yang dibuat Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari sebelum ini bahawa jawatan pengerusi Majlis Keselamatan Negara bagi negeri Selangor telah diberi kepadanya bermula pada 22 Disember. Noh juga mendakwa Amiruddin cuba untuk lepas tangan daripada tanggungjawab yang sebenarnya. Saya nak bagi tahu, saya terpaksa sekolahkan Menteri Besar Selangor sebab apa yang viral semalam nampaknya dia tidak faham sebenarnya. Saya masih lagi pengerusi Majlis Keselamatan Negara Selangor, bukan MB Selangor seperti yang viral semalam. Harap Amiruddin boleh faham, katanya pada sidang media pada Rabu. Beliau mendakwa Amiruddin mungkin tidak faham berhubung dua arahan berbeza di bawah Majlis Keselamatan Negara, iaitu pertama, pengurusan keselamatan negara dan yang kedua ialah semakan semula dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Ini bermakna ada dua jawatan kuasa. Kalau Menteri Besar dia jangan nak lepas tangan. Jangan nak lepas tangan, lepas tu nak menuding jari kepada orang lain. Pada dia lepas tangan, dia dah lepaskan jawatan lebih baiklah. Sindirnya. Sebelum ini, Amiruddin dalam satu sidang media berkata, saya telah dihubungi oleh pihak Majlis Keselamatan Negara untuk mempengerusikan Majlis Keselamatan Negara di peringkat negeri Selangor. Saya akan panggil semua pihak termasuk pembangkang untuk kita selaras proses pemulihan. Ada soalan, kenapa saya tidak pengerusikan Majlis Keselamatan Negara? Sebab menjelang bulan November lepas saya dimaklum, Majlis Keselamatan Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri, pengerusinya telah diserahkan kepada Menteri Persekutuan, ujarnya. Oleh kerana itu, beliau tidak boleh menghubungi polis atau tentera sebagai pengerusi Majlis Keselamatan Negara Selangor pada waktu tersebut. Kalau saya ada peluang, mungkin pada 18 Disember saya telah menghubungi Majlis Keselamatan Negara, kata Amiruddin. Sebenarnya kenyataan Noh Omar tidak merungkai apa-apa kekaburan dalam jalur kuasa di Majlis Keselamatan Negara bagi negeri Selangor. Dakwaan bahawa Amiruddin hendak berlepas tangan amat kelakar dan tidak masuk akal. Jika benar Amiruddin bukan pengerusi Majlis Keselamatan Negara Selangor, seperti yang disebut sendiri oleh Noh Omar, atas kapasiti apa Menteri Besar Selangor hendak mengarahkan polis atau tentera? Sebuah organisasi tidak boleh ada dua kepala. Lebih parah jika kedua-duanya tiada koordinasi antara satu sama lain. Jika Noh Omar masih pengerusi Majlis Keselamatan Negara Selangor, apa yang berlaku bukan satu ciri tadbir urus yang baik. Bahkan kerajaan persekutuan hanya telah mewujudkan satu lapisan birokrasi yang tidak efisien. Seperti kata Exco Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Rodzia Ismail, kerenah birokrasi ini telah menyebabkan koordinasi yang lemah sehingga bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Selangor lewat sampai. Kerajaan Malaysia, kerajaan negeri tidak kira apa latar belakangnya kena mengenepikan segala faktor supaya akhirnya bila berlaku masalah begini, ia tidak boleh kita beri layanan yang berbeza. Bila ia berkaitan dengan keselamatan rakyat, nyawa rakyat dan bencana yang kita tidak dapat jangkakan, kita kena berlaku profesional, katanya. Beliau berkata demikian dalam program Sinar Live bertajuk Bila Alam Mula Menangis yang disiarkan menerusi semua platform Sinar Harian pada Isnin lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Tiga itu terkilan kerana persoalannya tiada mendapat jawapan. Saya sendiri telefon pihak bomba. Polis boleh tolong beritahu tak apa situasi sebenarnya? Macam mana? Boleh sampai pukul berapa? Ada ke? Tak ada ke? Tetapi semua soalan-soalan kami ini tidak dijawab. Jadi kita rasa putus asa dan kita rasa tidak berdaya, jelasnya. Kata Rodziah yang terpaksa menggunakan media sosial untuk mengesan mangsa dalam pengurusan bencana, ruang lingkup kerajaan negeri adalah terhad. Ada atau tidak ada, boleh atau tidak boleh, atau bilakah ia dapat kita peroleh, itu saya rasa terkilan.
Bila berlakunya bencana, kita tahu yang sepatutnya memberi arahan adalah pihak atasan, bukannya kita, jelasnya. Ia terhad kerana layanan daripada Kerajaan Persekutuan terhadap Selangor seolah-olah dianaktirikan. Mudah bagi Noh Omar untuk melemparkan tuduhan pada kerajaan negeri, sedangkan puncanya di hadapan mata sendiri. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA itu berada di dalam Jabatan Perdana Menteri. Untuk rekod Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad pernah berkata, NADMA tidak bercadang untuk menempatkan pejabat dan kaki tangannya di peringkat daerah kerana ia melibatkan kos yang besar. Menurut pemimpin bersatu itu, NADMA hanya menjaga urusan dalam pemberian pampasan kepada mangsa selepas mendapat maklumat dan senarai dari negeri. Kerajaan negeri melalui wakil rakyat dan ketua jajahan ada peranan masing-masing dalam hal ini. Katanya dalam sesi menjawab perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 di Parlimen pada 15 November lalu dipetik Malaysia Gazette. Apapun yang para menteri kerajaan keluarga 69 ini katakan sekarang ibarat sudah terhantuk baru tengadah. Kebebalan apakah ini? Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Gergasi Apple Incorporated Tim Cook berhasrat menghantar sumbangan kepada dua negara yang terkesan dengan amukan taufan Rai, Malaysia dan Filipina. Taufan Rai telah menyebabkan begitu banyak kemusnahan di Filipina dan Malaysia, begitu ramai keluarga yang telah kehilangan begitu banyak. Apple akan menyumbang kepada bantuan, pemulihan dan usaha pembinaan semula jangka panjang, ciapnya di Twitter. Namun, pelik tapi benar. Tawaran daripada Tim Cook dijawab dengan ucapan terima kasih yang bersyarat. Ia bermula dengan ciapan pengguna Twitter bernama Nabila Haris. Tolong jangan hantar sumbangan kepada kerajaan Malaysia. Anda boleh menghubungi semua NGO di Malaysia untuk menghantar sumbangan. Terima kasih. Setakat tengah hari tadi, ciapan Nabila mendapat ciapan balas 4,554 dan lebih 11.9 ribu suka. Mereka bersetuju dengan Nabila meminta Tim Cook hantar sumbangan kepada NGO kerana kerajaan tidak lihat bertanggungjawab dan korup. Pengguna Twitter pertama yang menyokong Nabila bernama Salmi Pawi menciap, "Saya sangat bersetuju dengan yang ini. Hubungi NGO. Sumbangan itu akan pergi terus kepada mangsa." Membalas ciapan Nabila, pengguna Twitter Barry Rogers mengingatkan bahawa kerajaan tidak cekap dan tidak diberi mandat oleh rakyat. "Saya sangat bersetuju di sini. Tolong jangan sesekali mempertimbangkan untuk menderma kepada kerajaan Malaysia yang tidak cekap, yang tidak diundi oleh majoriti rakyat dalam pilihan raya lalu. Kerajaan sekarang terdiri daripada sekumpulan ahli parlimen yang pengkhianat dan kleptokrat." Beberapa pengguna Twitter secara terus terang mendakwa pemimpin kerajaan diselubungi rasuah. Antaranya Wani yang menciap, "Benar, saya setuju. Ahli politik Malaysia kebanyakannya terlibat dalam rasuah. Mereka tidak mempedulikan kebajikan sosial masyarakat. Mereka hanya mementingkan poket mereka sahaja. Sila hantar sumbangan kepada NGO amanah yang mengendalikan bencana ini. Terima kasih." Banyak lagi ciapan yang mengucapkan terima kasih kepada Tim Cook, tetapi meminta agar tokoh korporat itu tidak menyalurkan sumbangan beliau kepada kerajaan, tetapi kepada NGO yang membantu mangsa banjir sejak hari pertama lagi. Kenapa begitu sekali rakyat Malaysia tidak mempercayai kerajaan sendiri? Jawapannya terletak pada sikap para pemimpin yang kini berada di puncak Putrajaya dan aparat mereka yang menggunakan kuasa untuk mengekang demokrasi daripada berjalan lancar. Ini termasuk yang di-Pertua Parlimen Tan Sri Azhar Harun yang menolak permintaan Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu supaya kerajaan memberi penjelasan mengapa bantuan mangsa banjir lambat. Beliau mengambil alasan bahawa perkara itu tidak dapat dibahaskan kerana tidak disenaraikan dalam aturan mesyuarat pada masa itu. Agenda kita hari ini adalah rang undang-undang pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit _pindaan_2021. Saya mohon maaf kalau Yang Berhormat mahu penjelasan dari Menteri, terpulang kepada Menteri untuk menghantar notis kepada saya. Katanya, beliau bertegas walaupun ramai ahli Dewan Rakyat turut bangkit menuntut penjelasan. Kita tidak boleh melompat dari satu isu ke isu yang lain tanpa mengambil kira isu utama dalam agenda kita. Itu adalah prosedur Parlimen, ujar Azhar. Untuk rekod pembentangan rang undang-undang meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 tersebut kemudian ditangguhkan. Yang di-Pertua
Ketua Dewan Rakyat langsung tidak menunjukkan keprihatinan walaupun banjir ketika itu sudah meragut banyak nyawa. Lebih dahsyat lagi, ketika itu Perdana Menteri Keluarga Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada di dalam Dewan. Beliau bagaimanapun tidak mengambil tanggungjawab untuk bangun, memberi penjelasan. Kerajaan juga dipersalahkan kerana tidak melakukan persediaan setelah diberi amaran tentang fenomena yang memungkinkan berlaku bencana alam oleh Jabatan Meteorologi yang terletak di Kementerian Alam Sekitar pada 14 Disember lalu. Difahamkan beberapa orang menteri bercuti, termasuk Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sedang menunaikan umrah di Mekah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula entah buat apa di awal banjir melanda. Akhirnya, Angkatan Tentera Malaysia nekat mengambil tindakan tanpa mendapat kelulusan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang berada di dalam Jabatan Perdana Menteri. Kalaupun menteri-menteri ini bercuti, takkan timbalan mereka turut hilang dari radar. Rakyat juga melihat pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bertungkus lumus membantu mangsa banjir, tidak kira siang atau malam, tetapi pemimpin kerajaan lebih mementingkan pelacaran acara berhubung banjir secara gilang gemilang. Selain itu, mereka hadir di Pusat Pemindahan Sementara Banjir PPS atau di kawasan kediaman mangsa banjir dengan pakaian segak seperti pelancong, bukannya untuk membantu. Justru tidak hairan jika rakyat berang dan hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Alangkah malunya negara ini apabila perasaan tidak percaya kepada kerajaan ini terluah di Twitter toko korporat Apple Incorporated. Orang awam memprotes kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di John Channel dan layari portal johnchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.